Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل innahu kana mansura. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala tegahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurniakan kerahmatan dan keberkatan dalam kehidupan kita. Marilah kita memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian kita terhadap khutbah yang akan disampaikan, dan berhentilah daripada kita melakukan perkara-perkara yang lalai dan sia-sia seperti menggunakan telefon bimbit ataupun berbual-bual ketika mana khutbah disampaikan. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada hari ini akan bicarakan khutbah yang bertajuk Sayangi Kanak-kanak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, isu pembuangan bayi kerap diperkatakan di dada akhbar dan di media-media sosial. Dalam suasana Malaysia yang sedang mencapai negara maju, seluruh masyarakat mestilah memiliki kefahaman agama yang baik dan sifat kemanusiaan yang tinggi bagi menangani gejala-gejala sosial ini. Salah satu bentuk gejala sosial yang mesti kita ambil peduli ialah isu pembuangan bayi yang dilakukan oleh segelintir individu yang tidak ada sifat peri kemanusiaannya. Selain daripada kes-kes penderaan terhadap kanak-kanak yang dilihat turut menjadi barah dalam kehidupan masyarakat moden kita, keadaan ini menggambarkan bahawasanya nuntut akhlak dan moral dalam masyarakat kita betapa sedih dan menghati apabila melihat bayi yang tidak berdosa ini dijumpai di bawah pokok, di dalam longgang tandas tong sampah, beg plastik dan tempat berbuangan sampah, bahkan turut ditinggalkan di tepi surau dan masjid dengan anggapan pasti akan ada orang yang baik hati akan mengambilnya. Berdasarkan rekod yang diperoleh daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, jumlah kes pembuangan bayi dan kanak-kanak pada tahun ini, iaitu sehingga bulan Mei tahun 2023, ialah sebanyak 120 kes. Bagi kes penderaan kanak-kanak pula, jumlah kes yang direkodkan pada tahun ini iaitu sehingga bulan Mei tahun 2023 sebanyak 2,959 kes.
Angka ini sesuatu yang sangat membimbangkan kita dan ianya perlu dianggap serius. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Isra ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33 yang dibacakan di permulaan khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kebapaan. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balasnya. Dalam hal itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak. Perzinahan atau seks bebas, pembunuhan serta penyembelihan akan merosakkan agama, jiwa dan keturunan manusia. Sedangkan Islam menjaga perkara-perkara tersebut dan menghalalkan pensyariatan perkahwinan, mengharamkan pembunuhan serta mengharamkan perbuatan buang anak yang jelas melanggar aturan agama Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar juga mengikatkan kepada semua umat Islam tentang dosa perbuatan mendera kanak-kanak, berbagai bentuk penderaan yang berlaku, sama ada di sudut emosi, fizikal maupun seksual. Penderaan kanak-kanak secara fizikal adalah satu perbuatan zalim yang dilakukan oleh ibu bapa, penjaga ataupun sesiapa pun yang bertanggungjawab melindungi kanak-kanak dengan tujuan penderaan itu untuk menyakiti mangsa. Perbuatan mendera boleh menyebabkan kecederaan fizikal dan mental, malah boleh menyebabkan kematian. Pelbagai bentuk penderaan kanak-kanak telah dilakukan seperti memukul, mencucuk dengan puntung rokok atau dengan benda yang panas, menyembah, menumbuk, mencubit sehingga melukakan, menyembah air panas, merantai, merenam dalam air dan pelbagai jenis bentuk penderaan lain. Selain itu, penderaan emosi itu dilakukan terhadap kanak-kanak sehingga menyebabkan gangguan psikologi dari segi mental dan emosi. Penderaan ini juga meliputi perbuatan pengabaian dengan tidak memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada mereka. Mereka ini dimarahi, diejek, ditengking dan disekat sehingga menyebabkan kanak-kanak ini merasa sedih, marah dan juga buruk. Bagi penderaan seksual pula, ia berlaku apabila kanak-kanak dieksploitasi untuk kepuasan seks orang dewasa. Penderaan seksual membabitkan kanak-kanak adalah dengan cara mencabul kehormatannya, merogol, bahkan ada yang dipaksa menacur. Penderaan seksual yang membabitkan kanak-kanak perempuan semakin membimbangkan, manakala bilangan kanak-kanak laki-laki yang didera secara seksual juga tidak kurang seriusnya. Sesungguhnya anak-anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita sayangi dan perlu kita lindungi. Sedangkan binatang pun Allah Subhanahu wa taala melarang kita menzaliminya, apatah lagi seorang manusia seperti kanak-kanak ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma la yarhamu la yurham." Sesiapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita perlu sedar bahawasanya tanggungjawab kita terhadap anak-anak bukan sekadar memberi makan dan pakaian semata-mata, tetapi lebih daripada itu adalah dengan mendidik mereka dengan tarbiyah Islam yang secukupnya, mengajar
mengasuh, menunaikan hak mereka, menyuruh melakukan kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran. Ingatlah bahawasanya perbuatan mendera anak-anak amat dipandang hina dan dikutuk dalam agama kita. Imam mengambil kesempatan ini untuk mencadangkan supaya kerjasama masyarakat setempat, orang ramai dan keluarga mesti diperkukuhkan lagi, terutamanya berkaitan dengan isu-isu keprihatinan penderaan kanak-kanak ini. Laporkanlah terus kepada pihak berkuasa tanpa bertangguh agar pembelaan terhadap kanak-kanak yang menderita ini dapat dilaksanakan secepat mungkin. Bagi pihak mahkamah, hukuman maksimum mesti dijatuhkan ke atas pesalah yang melakukan penderaan supaya dapat menjadi pengajaran yang berguna kepada masyarakat yang lainnya. Pusat jagaan kanak-kanak yang berdaftar perlu diperbanyakkan dan menutup pusat jagaan yang tidak memiliki lesen yang sah untuk beroperasi, kerana ia akan lebih lagi mendedahkan pada mafsadah yang lebih besar. Sudah jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan dapat kita ambil dari khutbah pada hari ini. Yang pertama, anak-anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang perlu disayangi dan dilindungi daripada sebarang bentuk penindasan, diskriminasi maupun keganasan. Yang kedua, isu penderaan kanak-kanak, begitu juga pembuangan bagi mesti ditangani secara bersama oleh pihak berkuasa dan seluruh masyarakat agar pembelaan terhadap kanak-kanak dapat ditegakkan dengan tuntas dan adil. Dan yang ketiga, amar ma'ruf dan nahi munkar mesti ditegakkan dalam membendung gejala sosial seperti penderaan kanak-kanak, pembuangan bayi, penzinaan maupun seks bebas. Dari khutbah pada hari ini firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'lamu anna Allah syadidul 'iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Maksudnya, ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah Maha berat azab siksanya kepada orang yang kufur dan derhaka, dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani bagi orang-orang yang mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيدنا بالتوفيق والهداية والصحة والسلامة. Berikanlah pahmilia maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Ya'tuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Sa'ad Musta'ina Billah
Wa kadzalika kepada yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutaqil Allah Sultan Iskandar Al-Harith. Allahumma ja'al baladana mahjizah aminah mutmainnah saha'an raha'a al-amni wal iman wa amni wa aman wa sa'ila bilal muslimin. Allahumma inna al-islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din waj'al hadha al-balad amina mutma'inna wa sa'ila bilal muslimin. Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih hal ikhwanina wa ahlina fi Palestin. Allahumma aslih hal ikhwanina wa ahlina fi Palestin. Allahumma amin raw'atihim. Allahumma ihkin dima'ahum washfi mardahum wa taqabbal shuhada'ahum. Allahumma salli wa sallim ikhwanina al-mujahidin fi Palestin. اللهم انتصر لهم من اليهود المفتدين الغاصبين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الاقصى من اليهود المفتدين الغاصبين. اللهم طهر المسجد الاقصى من اليهود المفتدين الغاصبين. اللهم طهر المسجد الاقصى من اليهود المفتدين الغاصبين. اللهم احفظ المسجد الاقصى. اللهم احفظ المسجد الاقصى. اللهم احفظ المسجد الاقصى. اللهم اجعله سامحا عزيزا الى يوم القيامه بفضلك وبك وكرمك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid dan surau serta membayar zakat dan wakaf tunai pusat dan zakat majlis agama Islam dan persekutuan. Permudahkanlah Usulmawi dalam mengagihkan zakat kepada asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di luar persekutuan. Ya Allah, satukanlah kami atas agama. Hindarilah kami daripada perselisihan yang berpandangan. Jadikanlah kami orang yang jujur dalam melaksanakan amanah berikan kepada kami. Peliharalah kami daripada perbuatan yang melakukan kejahatan, kemaksiatan dan perkara-perkara yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit yang berbahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dhkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.